Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakimah Muhammad, hos anda pada hari ini. Kanak-kanak merupakan aset utama negara. Perkembangan dan pembelaan hak kanak-kanak pada hari ini amat penting untuk memastikan kelangsungan tamadun manusia, khususnya di Malaysia, supaya terus kekal berdaya saing. Salam atau merupakan singkatan kepada Sayangi dan Lindungi Anak-anak Malaysia merupakan satu usaha pembinaan suasana dan budaya yang sihat untuk pertumbuhan holistik anak-anak di Malaysia. Justeru, insight bersama Salam pada hari ini akan mengetengahkan figura-figura untuk mencetuskan inspirasi positif bagi membangun dan membela kanak-kanak di Malaysia. Kawan-kawan, bersama kita pada hari ini ialah yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, seorang yang tidak asing lagi di dalam Persada Pembelaan Hak Asasi Kanak-kanak di Malaysia yang merupakan Pesuruhjaya Kanak-kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Terima kasih Prof kerana sudi hadir pada hari ini. Okey, baiklah, insya-Allah. Pada hari ini kita nak santai-santai saja, kita nak bertemu bual dengan Prof untuk mendapatkan inspirasi daripada pengalaman Prof yang cukup banyak. Jika saya singkap sedikit biodata Prof, memang terlalu banyak untuk dibacakan. Profesor Undang-Undang di UKM, juga merupakan pengarah di Institut Islam Hadari di UKM. Dan yang paling menarik, merupakan wanita pertama yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Itu yang nanti insya-Allah di dalam soalan saya akan nak tanya sikit pasal berkenaan dengan role Prof di situ, juga sumbangan Prof di Bar Council dan tapi apa yang saya nak ajak Prof sedikitlah pada hari ini, kita berpatah balik sedikit. Mungkin singkap masa zaman kecil-kecil, masa zaman remaja atau zaman universiti Prof kan. Saya nak tanya sikit, di mana turning point pun yang menyebabkan Prof terjebak dalam dunia pembelaan kanak-kanak ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sebenarnya, saya kalau nak diingatkan, saya ni anak ke apa ni yang nombor 8 daripada 10 orang adik-beradik. Wow. Tetapi yang hidup hanya 8 lah, yang 2 itu telah meninggal dunia. Dan ayah saya seorang imam masjid dan juga seorang guru agama yang mengajar di sekolah rendah pada masa tu. Jadi sebagai imam masjid, imam dulu-dulu ni dia bukan ada gaji, bukan jadi imam atas lantikan dan kemudiannya menjalankan tanggungjawab. Jadi orang nak kahwin, orang nak bercerai, orang bergaduh, orang tak ada makanan, memang selalu dah datang rumah. Walaupun kami pun bukanlah atas kaya, senang, tak adalah, cukuplah makan minum kami adik-beradik, ya. Dan ayah juga menyara 2 ibu bapanya yang telah uzur, yang dijaga oleh adik perempuan dia. Jadi saya rasa saya dari segi pembesaran saya itu biasa melihat orang datang ke rumah minta bantuan, ya. Dan ayah juga seorang guru mengajar Al-Quran. Jadi kalau lepas makan tengah hari, kita akan solat zuhur di surau dan ayah mengajar kami semua mengaji Al-Quran dan anak-anak kampung lah. Jadi ramai anak-anak murid dia ramai. Jadi bagi pada masa itu saya tak tahu pun mengenai hak kanak-kanak, ya. Tetapi dan dari segi pengalamannya kerana melihat masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung sendiri, ya. Terutamanya kalau macam bulan puasa, arwah ayah ni selalunya kadang-kadang bila kakak-kakak saya yang dah berkeluarga, dia kata siapa nak sedekah beras dan
sebagainya. Dialah sebagai imam, dia kutip, dia ambil dan kemudian hantar kepada orang-orang yang memerlukan nak menyambut hari raya dan sebagainya. Dan bila saya dah mula bekerja, jadi dari segi itu saya rasa perkara itu sudah berada dalam diri saya, terutamanya mengenai isu kekeluargaan, ya, rumah tangga, perkahwinan, perceraian, sebab ayah saya seorang imam dan sentiasa menjadi tempat rujukan masa dulu di kampung. Jadi boleh dikatakan Prof, Datuk telah mendapat exposure daripada kecil lagi tentang Ya, bagaimana nak berbakti kepada masyarakat ya. dari sudut kekeluargaan ini sebenarnya. Betul. Sebab bila dah terbiasa, dulu-dulu ya, ahli jawatankuasa masjid tu bukan ada allowance, bukan ada apa. Kalau ayah nak buat, misalnya kita nak sambut Maulud Nabi, nak buat majlis Isra Mi'raj, kamilah tukang masaknya. Kami anak-anak ni akan dikerah ke masjid, kamilah tukang basuh pinggan, tukang memotong bawang dan sebagainya. So daripada kecil kita sudah terbiasa, ya, dan bagi saya dia bukan perkara baru. Jadi bila you sudah biasa, dan ayah saya juga seorang yang kadang-kadang kita rasa macam takutlah juga bila saya dah tingkatan 3, tingkatan 4. Kadang ayah bawa balik orang ke rumah. Saya ingat lagi masa tu seorang lelaki dengan anak perempuan, saya ingat masa tu anak tu umur 6-7 tahun, dan dia kata dan ayah balik daripada masjid dan dia nampak orang tu di tepi jalan, tak tempat nak pergi, dan dia kata balik ke rumah, dia suruh mak saya hidangkan makanan dan kemudian beri dia tempat tidur di depan rumah lah, anjung rumah, bentangkan dia tilam dan dia tidur dengan anak dia. Jadi kita ni pun cakap, siapa ayah bawa balik ni? Kita takut, ya, dan jadi ayah saya kata, takkanlah orang yang seperti ini akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita. Kita tolong dan Allah akan sentiasa tolong dan lindungi kita. Jadi perkara itu sudah biasa. Kadang-kadang dia nampak orang tepi jalan, duduk dekat bus stop, ya, dan dia kata nak pergi mana. Kalau dia ada duit, dia bagi duit. Tapi ayah saya, kami bukan mewah dari segi duit, tapi sekurang-kurangnya dia bawa balik rumah, bagi makan. Dan itu saya rasa yang selalu menyedarkan saya. Dan ayah saya juga selalu, dan dia selalu sebut, dia kata kalau nak bersedekah, sedekah pada keluarga terdekat. Dan masa itu ahli keluarga belah mak dan belah ayah saya bukan keluarga yang senang, dan sebab itu saya tahu setiap bulan ayah akan hantar 1 kampik beras ke rumah makcik saya. Saya kata, atuk dengan nenek takkan makan sampai banyak tu. Ayah saya katakan, makcik kamu ramai anak, dan makcik saya juga kerja kampung, ya, suaminya dan sebagainya. Jadi bagi saya itu yang mendekatkan diri saya dengan masyarakat, dan kerana saya sedang melihatnya daripada saya kecil, dan saya selalu ikut arwah ayah pergi ke merata kampung, bagi sedekah orang kepada orang miskin, kemudiannya dan membuat berbagai kerja kemasyarakatan. Jadi itu saya rasa itu asas yang pernah saya dapat daripada saya kecil. Adakah itu menjadi titik tolak kenapa Prof ambil jurusan undang-undang, dan akhirnya maksudnya saya nak tanya daripada pengalaman waktu kecil tu, mengapa undang-undang dan mengapa daripada undang-undang dan ke Pesuruhjaya, bagaimana itu berlaku? Dia sebenarnya masa saya lepas tingkatan 5, ya, saya mendapat tawaran beasiswa untuk keluar negara untuk buat A-level. Dan pada masa tu sebab dalam senarai itu bukan ada banyak kursus, ya, yang ditawarkan ialah hubungan antarabangsa, undang-undang, pentadbiran perniagaan dan juga accounting. Saya tak berminat kepada nak buat kira-kira ni. Jadi yang saya kenal kat situ lah undang-undang, jadi lawyer. Dan saya kata okey, saya akan ambil kursus ini sebagai kursus pertama pilihan saya, dan kursus kedua ialah hubungan antarabangsa. So kemudian saya pergi melalui proses temu bual, interview, dan kemudian saya ditawarkan untuk buat A-level dan untuk mengambil jurusan undang-undang di luar negara. So bila sampai di luar negara, saya rasa mungkin dia dah ada dalam diri saya, dan duduk di England pun saya terlibat dalam usrah, menjadi nakibah, dan kemudian menjadi tempat rujukan kawan-kawan datang, kadang tanya pandangan. Maklumlah masa tu tahun 1970
79, dan kita tak ramai pelajar duduk di luar negara, dan kita duduk bersama dan kita saling membantu antara satu sama lain. So dari segi itulah, dan undang-undang itu membuka mindar saya. Dia ramailah juga yang kata, betul ke nak buat undang-undang ni, tak tahu ke you, dia kata ramainya Selok hakim dan, bela yang menjadi penghuni neraka dan sebagainya. Dan saya selalu berpegang, dan tempat rujukan saya tentunya arwah ayah saya. Saya kata betul ke yang pilihan yang saya buat, dan arwah ayah saya selalu ingatkan, jika membuat sesuatu keputusan, buatlah dengan cara yang paling adil, dan kita mesti mempunyai rujukan yang banyak dan memberi pertimbangan-pertimbangan yang seluas mungkin sebelum kita membuat keputusan. Jadi bagi saya pada masa itu tak ramai peguam Melayu Islam yang belajar di luar negara, lagilah boleh kira dengan jari. Dan bagi saya dan ayah saya selalu ingatkan, ini fardu ain, fardu kifayahnya ialah kalau ramai itu kita terselamat. Tetapi buat masa ini tak ada lagi peguam wanitanya yang ramai yang boleh kita ketengahkan. Jadi ayah saya kata, ambil peluang ini, belajarlah dan dalami dan gunakan, manfaatkan ilmu itu untuk masyarakat. Jadi saya rasa saya tidak tersalah pilih bidang, dan dari segi itu masa belajar lagi saya dah meminati undang-undang kekeluargaan, melihat kepada masalah-masalah dalam masyarakat. Dan saya belajar undang-undang sivil, undang-undang Inggeris, common law. Dan masa saya belajar di University of Essex tu, ada beberapa orang tenaga akademik daripada UKM yang buat PhD. Mereka ni daripada Fakulti Islam. Jadi saya mengambil peluang itu. Saya kata, boleh tak kita belajar munakahat? Kita nak belajar undang-undang keluarga Islam. Dia kata, kalau you berminat, boleh. Saya kata, saya kumpulkan kawan-kawan. Dan di situlah kita mula buat bukan saja usrah secara informal, tetapi kelas yang memang bagi saya sangat penting kepada kehidupan masa depan saya, dari segi pengamalan perundangan kekeluargaan Islam. Jadi saya belajar daripada ustaz-ustaz tu, pada ustaz dah meninggal, Ustaz Muhammad Ali Bahrom, pada Ustaz Samad masih ada di USIM. Dan mereka mengajar saya mengenai kekeluargaan, hukum-hukum perkahwinan, dan bagaimana Islam membentuk kekeluargaan dalam sebuah rumah tangga itu, dan tanggungjawab suami isteri. Dan bila saya balik ke Malaysia mendapat ijazah dan kemudiannya bekerja, saya terus mengamal sekejap undang-undang di Seremban, kemudian balik, dapat kerja di UKM, kemudian pergi buat masters dan balik. Bila saya balik untuk mengajar di Fakulti Undang-Undang, masa tu baru dibuka Fakulti Undang-Undang tahun 82 buka, dan saya join 85. Saya mengambil tanggungjawab mengajar undang-undang keluarga. Dan masa tu hanya undang-undang keluarga sivil yang diajar. Tetapi saya mengambil inisiatif untuk mengajar undang-undang keluarga perbandingan untuk pelajar tahun 2. Dan saya mengambil inisiatif tu sebab bagi saya, kenapa kita perlu tahu kedua undang-undang? Sebab Malaysia ni masyarakat majmuk, berbilang kaum dan bangsa, dan kita ada undang-undang yang berbeza. Kita ada Dan dua pada sistem undang-undang. ya, dua sistem perundangan. Dan pada masa itu juga baru nak diperkenalkan, ya. Jawatan Teknikal Undang-Undang baru diwujudkan, dan mereka sedang mendraft enactment undang keluarga Islam untuk negeri-negeri. Dan pada tahun 84 diluluskan untuk wilayah persekutuan tu, dan juga Kedah 83. Dan kemudiannya saya secara tidak langsung terlibat dengan beberapa orang tenaga akademik di Fakulti Undang, di Fakulti Islam, melihat kepada beberapa draft perundangan. Kita banyak bengkel, banyak perbincangan mengenai enactment. Sebab sebelum itu undang-undang itu ada dalam kitab, ada dalam yang dulu-dulu punya Qadhi, rujuk kitab kuning, tapi kita nak jadikan dia undang-undang yang bertulis, dan kita terapkan semua peruntukan-peruntukan yang ada itu menjadi enactment undang keluarga Islam. Dan bagi saya itu pengalaman yang sangat penting. Dan dalam masa yang sama saya terlibat dengan Women Lawyers Association pada masa itu. Dan masa itu tengah banyaklah kes keganasan rumah tangga. Dan sebelum saya kahwin pun saya dah terlibat dengan kumpulan membantu
wanita-wanita yang didera dalam masyarakat. Jadi bila saya terlibat secara tak langsung tu, pergi ke seminar, dan masa tu kita tengah sibuk nak mendapatkan akta keganasan rumah tangga. Tapi pada tahun 89 saya pergi bercuti belajar semula dan balik pada 93, dan saya sambung saya punya minat kepada akta itu hinggalah akta keganasan rumah tangga itu lulus pada tahun 1994. Dan dalam masa tersebut saya tu saya kata dengan suami saya, kalau saya tak kahwin pada tahun 88 tu, saya takut saya tak kahwin sebab terlampau banyak kes keganasan masa tu. Dan saya rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, kalau inilah yang dinamakan perkahwinan, saya rasa ia sangat menjejas pendirian saya yang belum berkahwin. Tetapi Alhamdulillah saya berkahwin, dan suami juga sangat membantu, sangat memberi dorongan, dan kadang-kadang kami sama-sama pergi kalau ada kes, membantu mangsa. Dan dia tak jadi, masa tu ada telefon rumah, tak ada telefon tangan pun, belum wujud pun handphone ni. Dia biasa pukul 2, pukul 3 pagi orang telefon. Dia kata saya ni kena pukul suami, saya nak buat macam mana. Dan saya pula masa tu baru berkahwin dan hamil pula ya. Dan saya kadang-kadang terpaksa telefon beberapa kawan-kawan yang dekat dengan tempat kejadian, minta dia telefonkan polis. Dan kebanyakan mangsa keganasan rumah tangga pada masa tu takut sangat nak lapor pada polis, takut jadi nusyus kerana kita tak tahu hukum itu sendiri. Jadi dia kata, boleh ke saya keluar, boleh ke saya buat laporan polis? Saya kata, keluarlah, pergilah buat laporan polis dan selamatkan diri daripada bahaya. Itu Prof pengalaman Datuk, lah. terima kasih, sangat menarik, dan saya nak tanya soalan tu, keadilan, kasih sayang dan kanak-kanak, macam mana daripada pengalaman keganasan rumah tangga, menangani bersama dengan kumpulan peguam wanita tu, akhirnya Prof decided untuk pergi kepada kanak-kanak, dan bagaimana kasih sayang dan konsep kasih sayang dan keadilan ni boleh bersama-sama? Dia sebenarnya sebab bila melihat pada kekeluargaan, kepada kehidupan rumah tangga ya, saya dah pada masa tu ingat daripada tahun 93 onwards tu, saya memang selalu terlibat dengan memberikan ceramah mengenai hak suami isteri dalam rumah tangga, isu keganasan rumah tangga, dan mangsa dalam kekalutan keluarga itu adalah anak. Kita kena ingat, betul. Anak itu adalah sebahagian daripada keluarga, dan selalunya kanak-kanaklah yang menjadi mangsa kepada pergaduhan atau pergolakan rumah tangga. Dan mulanya hanya setakat rebutan hak khazanah misalnya, ya. Suami isteri bergaduh, ada juga yang anak tercedera, yang bagi saya tak sepatutnya berlaku tetapi boleh berlaku dan telah pun berlaku. Dan kadang-kadang pergaduhan secara fizikal, ya, suami pukul isteri dan kemudian anak datang menangis, anak pun kena lempar ke dinding dan sebagainya, dan berlaku banyak kematian anak juga. Kalau kita ingat dari segi sejarahnya, Akta Perlindungan Kanak-kanak juga diluluskan pada tahun 1991, dan itu bermula dengan kes seorang kanak-kanak umur 11 bulan kalau tak silap saya yang mati dipijak oleh bapa dia sendiri. Jadi bagi saya sebagai ibu bapa, orang yang melahirkan anak itu, dan biasanya orang berkahwin dia sangat nakkan zuriat ni, tapi saya tak boleh nak comprehend. Saya tak boleh faham kalau orang betul-betul sayang, kalau ibu itu sendiri yang mengandungkan anak 9 bulan dan kemudiannya melalui sakit bersalin yang amat itu, ada yang kena operation, ada yang sampai meninggal dunia kerana melahirkan anak. Tak sanggupkah ibu tergamak itu? Dia tu kan? Tergamak dia mencederakan anak yang dia lahirkan atas perik getih dia sendiri. Jadi itu yang menjadikan saya merasakan bahawa saya tak boleh cakap hanya pasal kebahagiaan keluarga, tanggungjawab suami isteri. Saya perlu lihat juga kepada
isu kanak-kanak ini. Anak dalam rumah tangga itu bagi saya perlu diberikan keutamaan. Sebaik saja pasangan suami isteri ada anak, mereka kena fokus untuk membangunkan insan ini. Nak jadikan dia manusia yang seimbang, yang holistik yang kita sebut hari ini. Dan itu bukan tanggungjawab, bukan saja satu tanggungjawab yang wajib bagi kedua ibu bapa, tapi dia adalah amanah yang Allah telah katakan, kamu ada anak, ini anak kamu, kamu kena pastikan anak ini beriman kepada Allah, kamu kena pastikan anak ini membesar dengan baik dan boleh menjadi manusia yang baik, manusia yang soleh dan solehah yang boleh juga akhirnya menyambung kehidupan kita di Prof dunia ini. Datuk, konsep amanah kepada Allah tu memang satu konsep yang sangat sangat suci murni dan yang sepatutnya dipunyai oleh semua ibu bapa. Bagaimana kalau kita lihatkan dalam senario sekarang, ramainya ibu bapa yang tidak ada konsep itu dan bagaimana pula keadaan anak-anak yang keluar-keluar tidak ada ibu bapa for whatever reason. Kita pun boleh macam-macam sebab untuk kata kenapa anak tu keluar tidak ada ibu bapa. Bagaimana nak menyatukan konsep amanah itu kalau dia lahir di dalam keluarga yang memang tidak beramanah. Apa pula peranan masyarakat, peranan NGO, peranan kampung misalnya tadi kalau saya kaitkan dengan pengalaman Prof tadi masa kecil-kecil, suasana kekeluargaan, bantu-membantu, bagaimana sekarang kita nak suburkan itu kembali di alaf ke-21 ni, Prof? Bukan perkara yang mudah, itu saya tak nafikan ya, sebab saya rasa sejak saya terlibat dalam isu-isu kekeluargaan ini, kadang-kadang saya ada juga masanya kita rasa adalah kadang-kadang kawan-kawan ni secara nakal tanya, you tak penat ke? Dia cakap, daripada mula you kerja UKM tu dan sampailah ke hari ni, saya dah 36 tahun bekerja dan dah pencen dah pun ya, dan nak bekerja semula. Jadi bagi saya, dia kata keadaan masih kadang-kadang bukan semakin baik, tapi semakin bagi saya tenat ya. Tetapi sebenarnya kita ini adalah, bagi saya seorang manusia yang kecil, seorang yang cuba contribute, cuba mengubah apa yang telah berlaku dalam masyarakat. Kita jangan fikir apa orang lain buat. Kita mesti selalu tanya apa kita boleh buat dan macam mana kita boleh cuba ubah apa yang berlaku. Jadi bagi saya, kalau saya memberi ceramah kepada 100 orang mengenai hak dan tanggungjawab dia sebagai suami isteri, sebagai ibu bapa, dan daripada 100 tu, kalau saya dapat 10 orang yang menerimanya sebagai teguran, dia kata, saya dah banyak buat silap dalam hidup saya nak ubah cara saya berhidup dalam keluarga, saya nak nak jadikan anak saya anak yang soleh dan saleh, saya nak pergi belajar balik semula dan cuba baiki kehidupan keluarga. Bagi saya, Masya Allah, saya sudah berjaya mengubah 10 orang dalam 100 itu. Tetapi saya percaya yang datang mendengar ceramah saya itu, ada yang memang dah tak ada masalah, ada yang sudah ada ilmu sedikit-sedikit, dan bagi saya penambahan kota ataupun jumlah itu daripada 10 kepada 20 kepada 30, itu yang hendak saya lihat. Dan jika saya boleh selamatkan seorang kanak-kanak dalam keadaan pada masa saya memberi ceramah itu, dia hidup dalam satu keluarga yang sangat tertekan ya, bagi saya itu adalah kejayaan saya, dan itulah jariah yang boleh saya bawa bekal saya sampai ke hari mati saya. Jadi itu saya rasa perkara yang sangat penting kita kena perlu buat. Yang kedua ialah latar belakang saya duduk di kampung dan kemudiannya duduk di luar negara agak lama. Saya duduk di Inggeris 11 tahun ya, kalau nak campurkan masa saya belajar daripada A-level sampai habis ijazah ke doktoran dan sebagainya tu, mengambil masa yang 11 tahun. Adalah gap setahun dua. Tetapi bagi saya, pengalaman duduk
di tempat orang dan melihat keadaan negara yang bukan majoriti Islam dan macam mana kita cuba juga hidup sebagai orang Islam dan mengajar dan mendidik keluarga kita untuk mentaati hukum Allah, dan kemudiannya balik ke negara kita majoriti Islam dan banyak masjid, banyak berbagai-bagai program telah diwujudkan, tetapi masih ada segelintir masyarakat kita yang masih belum sedar dan masih jauh daripada perjalanan untuk menuju ke jalan yang lebih baik, ya. Jadi bagi saya itu contribution saya, dan kalau saya boleh menyedarkan lebih ramai masyarakat, lebih ramai NGO ya, untuk fokus kepada, dan kita banyak NGO di Malaysia ni, kenapa tak kita fokuskan yang ini buat Bersatu. kerja-kerja untuk Ya. kanak-kanak, yang ini untuk keluarga, yang ini nak bantu isu ekonomi, dan itu saya rasa adalah cara kita secara bersama untuk memastikan masyarakat Islam kita ini dapat hidup dengan lebih baik dan dapat hidup berkeluarga mengikut syariat Islam. Jadi sebagai seorang aktivis, bagi saya, kita janganlah cepat rasa putus asa. Kita jangan rasa macam alamak, macam katalah saya bercakap mengenai isu penderaan kanak-kanak. Sekali kejap lagi buka ada lagi seorang kanak-kanak dicederakan. Kena Dan dera, betul. hari-hari ya kita dengar kanak-kanak dicederakan. Dan yang paling membimbangkan dan sedih tu ialah bila pendera itu ada ibu, bapa tiri. Dan sekarang ini saya rasa macam jadi trend pula. Boyfriend ataupun teman lelaki-lelaki ibu. Saya kata, dalam masyarakat kita ni ada ke yang tak kahwinnya lagi? Ya Allah. Saya rasa semakin banyak ilmu agama, semakin banyak penerangan mengenai hukum-hukum perkahwinan, dan saya rasa bimbang bila ada pasangan generasi muda kita yang tak tanpa segan silu mengatakan, ya, kami tak kahwin, kami duduk bersama. Dan di situlah tanggungjawab negara, tanggungjawab Jabatan Agama, kenapa tindakan tidak diambil, kenapa tidak dibantu mereka ini. Susah sangat ke nak melafazkan aku terima nikahnya itu, kalau kita boleh permudahkan supaya mereka boleh hidup dan secara halal dan membina keluarga mereka. Kita jangan cuba melihat kepada, katakan mereka itu dah berkedudukan, ada anak tak sah taraf dan sebagainya. Ini yang disebut tadi, anak-anak yang lahir tanpa ibu dan bapa. Sebenarnya ramainya anak-anak yang lahir itu, mereka tentu mesti anak tak boleh lahir tanpa ibu dan bapa, kerana itulah datangnya zuriat itu. Tetapi kerana status itu, kerana mereka tidak melalui proses perkahwinan, maka anak itu hanya ada bapa biologi, tetapi ibu tu tetap ibu dia, dan dia adalah anak yang tidak sah tarafnya dari segi kedudukannya di sisi ibu bapanya terutamanya. Jadi perkara dah berlaku. Kita sekarang ini perlu selamatkan anak ini. Bagaimana kita nak pastikan anak ini walaupun dilahir tidak sah taraf, anak ini tidak berdosa, ya, anak ini amanah Allah. Tugas utama kita ialah anak ni dah lahir, macam mana kita nak jadikan dia seorang anak yang soleh dan solehah yang dapat memberi contribution ataupun menyumbang kepada negara masa depan. Mungkin itulah yang Prof nak cuba ceritakan, tanggungjawab Prof sebagai pesuruhjaya kanak-kanak, kan, bagaimana nak menggunakan asas undang-undang, punca kuasa daripada Suhakam itu sendiri untuk mengembalikan hak supaya anak, dan ini adalah amanah daripada Allah. Saya nak sedikitlah nak berpatah balik. Soalan lah, kalau kita lihat perjuangan menegakkan hak asasi kanak-kanak ni, dia bukan perjuangan 2-3 hari lepas ataupun sebulan yang lepas. Ia adalah perjuangan yang sangat panjang. Saya duk baca-baca 1955 kita dah rectify Conventions of Rights for Children, kan, CRC. Tapi hanya setelah 2019 Prof dilantik sebagai pesuruhjaya kanak-kanak. Itu lama, 24 tahun. Saya nak tanya, adakah harapan untuk kita dengar sifar penderaan? Kalau nak soalan tu kita patah balik kepada
kerajaan mensasarkan 2030 sebagai tahun di mana kita capai wawasan kemakmuran bersama. Di mana kanak-kanak di dalam itu? Uh, bolehkah kita kita capai pun untuk sifar penderaan yang kanak-kanak hak mereka ini diletakkan seadanya, Prof? Dia sebenarnya sebenarnya CRC atau Convention Hak Kanak-Kanak ni dah diluncurkan oleh Bangsa-Bangsa 189. Kita mengambil masa sedikit lah, tahun 1995 baru kita tanda tangan dan ratifikasi, ya. Dan pada tahun 2001 kita sekarang kanak-kanak kita, orang kata, mengambil masa jugalah, ya, untuk memastikan kita boleh melaksanakan CRC tu. Itu pun kita tanda tangan dan ratifikasi, kita ada reservasi. Reservasi ni maknanya kita tak terikat dengan beberapa klausa dalam convention itu. Yang kita tidak terikat ialah mengenai diskriminasi. Maknanya kita masih boleh mendiskriminasi kanak-kanak. Yang tu saya tak berapa setujulah. Sebab bagi saya artikel 2 tu mengenai tidak boleh mendiskriminasi kanak-kanak adalah core business CRC itu. Kanak-kanak tidak boleh didiskriminasi tanpa mengira agama, bangsa, keturunan dan sebagainya. Kita juga masih nama dan kewarganegaraan, ya, name and nationality. Kita masih mereservasi artikel mengenai kebebasan beragama, ya, artikel 14. Kita masih mereservasi artikel 28(1)A mengenai pendidikan kanak-kanak sekolah rendah yang percuma dan wajib. Kita juga masih mereservasi artikel 37 mengenai penyiksaan, ya, torture. Jadi kalau kita lihat kita masih ada reservasi, itu bermakna kita belum lagi boleh mengatakan kita telah berjaya melaksanakan hak asasi kanak-kanak sepenuhnya, ya. Dan alasan yang diberi oleh kerajaan ialah kerana ada artikel-artikel itu sebenarnya katanya bertentangan dengan perlembagaan kita. Tapi kalau kita cuba mengambil kira bahawa kalaulah perlindungan itu sudah sedia ada dalam perlembagaan, maka undang-undang pertama dan utama di Malaysia adalah perlembagaan buat masa ini. Jadi apa kita perlu bimbang kalau kita menarik balik reservasi ataupun menerima CRC seadanya, kerana dia punya perlindungan itu masih tetap ada dalam perlembagaan. Dia takkan boleh bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Jadi bagi saya semua peruntukan itu boleh, semua reservasi itu masih boleh ditarik balik. Dan kemudiannya bagi saya Pesuruhjaya Kanak-Kanak ni yang saya dilantik pada tahun 2019. Bukan semua negara di dunia ni ada Pesuruhjaya Kanak-Kanak. Semua negara yang menandatangani CRC pun bukan semua yang mewujudkan Pesuruhjaya itu. Tetapi kerajaan Malaysia mengambil inisiatif ini kerana nak merasakan bahawa perlunya ada seorang Pesuruhjaya untuk menunjukkan bahawa kita memang serius mengenai hak asasi kanak-kanak. Dan dalam ruang lingkup saya di Suhakam itu, sebab saya diwujudkan di bawah Akta Suhakam, ya, dan saya ada tugas seperti membuat advokasi, kemudiannya memastikan menyiasat semua aduan. Jadi aduan ni yang bagi saya sangat penting. Kita menerima semua aduan, sama ada kadang-kadang daripada inisiatif kita sendiri, bila kita dapat tahu berlakunya kes violation of human rights, ya, children's right itu, adanya pelanggaran hak asasi kanak-kanak, kita akan membuat panggilan telefon, kita akan buat siasatan kita sendiri, dan kita juga selalu memastikan bahawa apa yang kita perolehi itu kita panjangkan kepada pihak polis, JKM, supaya tindakan-tindakan yang patut diambil segera. Kalau perkara itu tularan, tak ada siapa-siapa ambil tindakan, kamilah yang mengambil tindakan itu. Kamilah yang mengangkat telefon kepada semua agensi yang bertanggungjawab supaya tindakan itu dapat segera diambil. Dan biasanya juga mereka bagi saya buat masa ini memberikan banyak sokongan dan bantuan kepada pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak dalam hal-hal bila kita membuat siasatan, kita rasa perkara tindakan ini perlu segera diambil, dan ia memang diambil. Cuma dan kami juga selalunya menggesa
kalau ada penderaan berlaku supaya tindakan undang-undang itu, maknanya pendakwaan dibuat, dan ini sangat bergantung kepada Jabatan Peguam Negara. Tetapi bagi kita tindakan itu perlu tidak terlalu lama sampai orang dah kata tak buat apa-apa Dah ke, basi. dituduh dan kenapa mengambil masa yang panjang. Kita faham sebagai seorang profesor undang, saya faham siasatan mengambil masa, dan kita tak akan boleh buat pertuduhan kalau kita tak lengkap dokumen-dokumen yang patut kita ada. Jadi bagi saya, kita juga tak nak buat pertuduhan yang silap, ya. Kalau kita buat pertuduhan, kata pertuduhan tak lengkap, nanti sampai mahkamah tendang keluar on technicalities. Kita tak nak perkara itu berlaku. Orang yang bertanggungjawab, orang yang melakukan penderaan kepada kanak-kanak, mesti dia ambil tindakan undang-undang. Kita tak kira dia ibu bapa anak itu, ataupun orang yang rapat dengan kanak-kanak, ataupun orang stranger. Bagi saya, orang luar yang tak ada kena-mengena pun perlu diambil tindakan undang-undang. Jadi bagi saya, kita bukan terlambat untuk mewujudkan, dan ini adalah pewujudan Suruhjaya Kanak-Kanak ini adalah satu pengiktirafan yang kerajaan buat untuk memastikan hak asasi kanak-kanak ini tidak diabaikan. Dan saya juga di pejabat saya dan rakan-rakan saya di Suhakam, kita juga memang ada kita punya plan strategiknya, perancangan kerja kita, dan saya sendiri pun memang ingin melihat penderaan sifar, kalaulah Masya Allah, kalau itu boleh berlaku. Tetapi yang paling penting buat masa ini ialah memastikan anak-anak dilindungi. Kalau kita dah tahu adanya risiko anak-anak ini boleh dicederakan, maka kita selamatkan kanak-kanak itu dahulu. Ini perkara yang perlu kita buat. Cegah lebih baik daripada prevention is better than cure, ya. Jadi kalau kita cegah sebelum ia berlaku, kita dapat selamatkan anak. Saya akan rasa sangat sedih kalau kita terlambat, ya. Maknanya katalah seorang pasangan ibu bapa ni bawa anak ke private clinic, dia kata anak dia terjatuh, ya, ada lebam dan sebagainya. Doktor sebenarnya doktor di private clinic juga ada tanggungjawab. Dia kena periksa kanak-kanak tu, tengok kalau ada bekas-bekas lebam, dan adalah jadi tanggungjawab dia angkat telefon polis. Dia kata saya sedang memeriksa seorang kanak-kanak, kaki dia patah, menurut ibu bapa dia terjatuh. Tetapi bila saya periksa kanak-kanak ini, saya dapati ada banyak kesan lebam. So boleh call Jabatan Kebajikan Masyarakat dan call juga polis supaya mereka boleh ambil kes tu dan terus bawa ke hospital kerajaan untuk diletakkan untuk siasatan. Saya tak nampak, tapi yang paling sedih ialah kadang-kadang ada juga dalam kalangan pegawai perubatan kita, sebab dia private, dia check, okey, bagi ubat dan balik. 3 hari kemudian anak itu meninggal dunia, katakanlah anak itu meninggal dunia kerana mungkin ada pembekuan darah dan sebagainya. Dan masa itulah polis baru nak investigate bawa anak kat mana. Dan bagi saya, kalaulah memang anak itu telah dibawa ke sebuah klinik swasta dan doktor itu tidak melaporkan, tidak ada rasa suspicion pun, sebab atas kanak-kanak dia ada tanggungjawab dan dia boleh didakwa kerana cuai dan kerana dalam pemeriksaannya dia tidak membuat laporan polis. Jadi kita lah mata dan telinga anak-anak ni. Dia tak boleh cakap, dia tak boleh nak mengadu kat siapa kecuali doktor kalau dia dibawa ke klinik untuk rawatan. Jadi bagi saya itu tanggungjawab. Dan kita ahli masyarakat, jiran tetangga, kita dengar budak tu menangis, kejap dah dengar macam bunyi orang bergaduh, anak menangis-nangis tak berhenti-henti. Saya mungkin itu perangai saya lah kot, selalu disebut oleh pelajar-pelajar saya. Dia kata kalau Prof biasalah. Saya biasa, ya, masa saya tinggal di kejiranan yang dahulu, ya, masa sebelum saya pindah ke Bandar Baru Bangi, saya pergi ketuk. Saya tak ada masalah ketuk rumah orang. Saya kata saya dengar anak menangis, okey ke? Sebab tak boleh, walaupun ambil sebab tanggungjawab tu bersama, ya, kan? takkanlah kita boleh tidur nyenyak, bukan anak kita lantak lah. Tak boleh begitu. Kita mesti rasa takkanlah anak dia tak berhenti-henti menangis. Apa dia orang buat ni? Apa salahnya? Ketuk je. Orang akan kata apa awak sibuk ni,
Ya. Ini rumah tangga kita, awak tak payah. Saya kata tak. Masa tu saya adalah ahli penyelaras pelindung kanak-kanak di bawah kementerian. Saya kata saya ahli penyelaras pelindung kanak-kanak. Saya nak tengok anak ni kenapa. Saya cakap begitu walaupun saya tak ada. It's kind of a citizen menjalankan tanggungjawab saja. Kalau di mall, sebab tu saya tak suka pergi mall, saya tak suka pergi makan kat kedai, sebab bila saya tengok anak orang, saya tak boleh tengok budak umur setahun setengah baru nak berjalan tu kan, gedek-gedek pergi dia punya tujuan tu dekat eskalator tu. Saya kata ya Allah, mak ayahnya di mana? Saya lah orang yang pertama yang akan tangkap tangan anak tu. Saya kata anak siapa ni? Saya kata saya dah menjerit dah, sebab saya bimbang dan saya takut sesuatu yang tak baik berlaku pada kanak-kanak itu. Saya pergi kerana ke Prof restoran. Ya. sayang kan kanak-kanak tu sebenarnya. Kita kena fikirlah bahawa kalau tu anak cucu kita selalu ingat. Jadi ibu bapa moden hari ni lah, minta maaf lah, kadang-kadang dia kata tak apa, dia kata dia akan sempat nak kejar anak dia. Saya kata ya Allah, ya Tuhanku, janganlah eskalator ni. Kita dah tengok banyak kes ya, anak-anak jatuh eskalator, mak ayahnya sibuk main telefon, terkepit jari, terkepit kaki, dan kecederaan itu kecederaan kekal ya. Kita kena ingat, dan kita tak akan boleh hidup. Dan saya tahu ada beberapa kes di mana pasangan suami isteri itu bercerai kerana kemalangan yang berlaku sedemikian, kerana mereka tak boleh go on, tak boleh terus meneruskan kehidupan, dan mereka saling salah menyalah antara satu sama lain. Kita selalu kena ingat bahawa kalau kita boleh halang perkara itu dari berlaku, kita halang. Dan kalau dia tetap berlaku, itu adalah takdir yang Allah dah tentukan untuk memberi kita kesedaran bahawa kita ada silap salahnya. Kita juga sebagai manusia tidak sunyi daripada membuat kesilapan. Jadi kita jangan, perkara dah berlaku, jangan salah menyalah, terima dia sebagai yang Allah dah takdirkan. Takdir Allah. Dan kita kemudiannya teruskan kehidupan dan pastikan anak itu mendapat yang terbaik untuk kehidupan seterusnya. Okey, baik Prof, kita telah bersiaran agak lama, 40 minit. Soalan terakhir saya dan jawapan harapnya dapat jawab krips saja. 100 tahun selepas merdeka, kita andaikan dalam 2055, 2057. 2057. Prof rasa di mana kanak-kanak di Malaysia dengan usaha yang giat dijalankan, memberi kesedaran kepada masyarakat, collaborative effort daripada NGO, di mana hak kanak-kanak di Malaysia 2055? Saya berharap pada masa itu, kalau panjang umur saya dah masih dapat melihatnya, dan saya berharap pada masa itu anak-anak akan lebih selesa, lebih selamat, dan mendapat haknya sama rata, tak kira di mana ia dilahirkan, apa keturunan dan agamanya. Dan saya percaya kita menuju ke arah yang lebih baik untuk anak-anak di Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof Datuk. 40 minit yang sungguh bermakna untuk saya. Saya yakin kawan-kawan juga akan mendapat manfaat yang amat banyak daripada Prof Datuk. Baiklah, kawan-kawan semua, untuk melihat generasi ini menjadi generasi yang cemerlang, pastinya ia memerlukan keterlibatan semua pihak, dan pastinya ia sepatutnya bermula dengan kasih sayang. Kami berharap agar usaha kecil ini dapat menyuntik sedikit inspirasi kepada semua. Tinggalkan maklum balas anda di ruangan komen di bawah jika anda ada mana-mana figura yang anda ingin kami bawakan di pentas Insight Bersama Salam ini. InsyaAllah kami akan bawakan. Dan akhir sekali, salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama membina masyarakat.